So saya ambil termasuk sekali dalam slide ni bila kenapa pekerja tak berprestasi, tapi itu tidak ni. Saya akan ambil second part of the presentation ni. Second part of presentation. Okey. Macam mana tindakan elak pekerja tak berprestasi? Okey, kita langkah-langkah nak membuang pekerja. Antara langkah-langkah nak buang pekerja, kalau macam tadi saya dah mention, mereka yang kita buang kerana misconduct straightforward. Bila dia misconduct ni, pertama kita kena keluarkan show cause letter. Kena buat. Jangan tak buat. Jangan tak ada show cause letter, kita buat. Maksudnya, mana-mana pekerja yang kita dapati ataupun kita dapat maklumat melakukan satu misconduct, pelanggaran. Misconduct ni pelanggaran kepada polisi syarikat. So kita keluarkan show cause letter. Itu yang pertama. Yang kedua, take note, jangan keluarkan surat amaran tanpa show cause letter. Surat amaran tu dikeluarkan hanya selepas kita keluarkan show cause letter, surat tunjuk sebab, dan kita tak bersetuju dengan penjelasan yang diberikan. Atau bila kita keluarkan show cause letter, pekerja tu mengaku bersalah, baru kita keluarkan surat amaran. Kalau kita nak terminate juga dengan pengakuan bersalah tu, kita mesti ada bukti-bukti yang amat kukuh dan lengkap untuk kita terminate 24 hours tanpa membayar whatever penamatan perkhidmatan atau membayar faedah penamatan perkhidmatan. Sebab apa? Kalau kita tersilap, kita terpaksa membayar balik yang kita tak bayar tadilah, faedah penamatan, notis penamatan. Tapi kalau menggunakan domestic inquiry adalah paling selamat. Paling selamat yang kita, tapi paling selamat pun masih juga terjadi. Kita conduct DI, tapi DI itu tidak mengikut step-step ataupun technical tahap-tahap dilakukan. Okey, now kita kata pergi pula macam mana langkah menembuang pekerja dari segi yang tidak berprestasi. Satu, okey. Tindakan elak pekerja satu, bagaimana standard prestasi kena ada. Lepas tu sekejap okey. Pertama, selidik punca tindakan. Maksudnya kenapa pekerja tu buat benda tu. Kita jangan sekali-kali jump into conclusion tu, pekerja ni memang macam ni. Tak. Kita kena selidik. Pasal tu yang kita mention dulu, bila kita ada kes, kita perlu buat meeting, jumpa yang terlibat. Terlibat ni tak semestinya straightforward orang yang kita syaki je. Orang lain pun kita boleh jumpa untuk mendapatkan data. Lepas tu persemuka atau kalau boleh diselesaikan. Dan kongsi macam mana penyelesaian tu nak buat. Pasal apa? Bila jadi macam ni, kita tahu masalah tu orang kata ada. So macam mana kita nak mencari, orang kata, mencari penyelesaian kepada masalah tu sebelum kita go to the next one. Okey, then kalau kata kita dah ada, ini the step. Pertama, kita dah dapat tu, kita berikan peringatan awal ataupun amaran lisan. Macam saya mention tadi, amaran lisan ni perlu juga dituliskan untuk safeguard kita. Bermaksud kita dah ambil tindakan yang kita dah beri amaran kepada pekerja tersebut, sama ada amaran lisan ataupun amaran bertulis. Lepas tu apa kita boleh buat? Kita buat perjanjian bertulis ataupun aku janji. Aku janji dia bermaksud bila kita jumpa pekerja tu, kita minta pekerja tu buat bila dia boleh menyelesaikan masalah tu. Bila dia boleh menyelesaikan masalah tersebut. So dia dengan sendirinya memberikan tempoh untuk dia menyelesaikan masalah tu. Bukan atas force kita. Maksud dia bersetuju dengan rela hati, dengan sukarela berikan satu tempoh untuk dia memperbaiki kesalahan dia. Dan sekiranya kesalahan tu tidak diperbaiki dalam tempoh yang diberikan, syarikat boleh mengambil tindakan kepada pekerja berkenaan. Okey, apa jadi? Lepas tu, ini kalau kada tak berprestasi lah. Macam mana kita boleh tunjuk ajar, buat coaching pada pekerja tu, counselling ataupun nasihat. Lepas tu persetujuan untuk program pembaikan prestasi, bincang tempoh dia macam tadi, tempoh dia untuk dia reach target for example lah, ataupun dia perbaiki. Selepas tu apa kita buat? Sama ada kita boleh pindahkan dia pada satu tugasan ke tugasan lain ataupun pindah jawatan. Tetapi kalau kata yang ini adalah kerana disciplinary, jangan pindahkan. Kita tak selesaikan masalah, kita pindah masalah. Kita pindah masalah. So saya tak berapa setuju kalau kata yang disciplinary ni kita pindah jabatan. Melainkan kalau kata dia tak job match. Jawatan tu tak bersesuaian dengan dia. Mungkin boleh. Okay, what's next? Lepas tu,
Okey, kalau kata tempoh perbaikan pula, perkara yang mudah mungkin beberapa hari je. Dalam tempoh beberapa hari, kalau katalah kalau kata biasa, kerja biasa beberapa hari. Kalau kerja tu kompleks sikit, mungkin melibatkan minggu. Pasal apa? Dia akan involve orang lain, pekerja lain. Kalau penyelia mungkin pengurus, dia melibatkan jabatan lain. Kalau ataupun dia melibatkan pelanggan lain. Macam kata kami dulu, kami ada pelanggan overseas. So kerana perubahan waktu ataupun apa, kita kena mendapatkan data-data pada pelanggan kita. Ini yang kata lepas tu macam mana tindakan pemberhentian. Pertama adalah amaran lisan. Normal amaran lisan ni tak kira lah berapa kita buat, rekodkan, catatkan. Lepas tu amaran bertulis. Amaran bertulis ni boleh 1, 2, 3 ataupun amaran terakhir. Banyak dia boleh guna stern warning ataupun warning final warning. Kita boleh tulis semua perkara tu dan kita kena nyatakan secara bertulis. Okey, untuk prestasi kita akan lanjutkan tempoh pembaikan. Maksud macam kita mention tadi, kalau kata prestasi kita berikan tempoh dia yang sesuai, yang munasabah untuk dia perbaiki. Janganlah kata-kata dia tak dapat achieve satu, kita beri okey sehari je you kena dapatkan set achieve sale berapa ribu. Tak boleh. Dia kena ada reasonable period untuk dia improve. Then selepas tu lah baru kita boleh berhentikan pekerja berkenaan. Tetapi kalau kita berhentikan pekerja berkenaan, ini implikasi dia. Pertama, dia boleh minta reinstatement dekat IR office. Itu yang saya mention tadi. Walau sebagaimanapun kita berhentikan pekerja, whatever bukti, dia masih boleh lagi pergi kepada IR. Dalam tempoh 60 hari, implikasi dia apa? Dia akan dapat bayaran balik. Payback apa jua account, apa jua duit yang dia, saya contoh tadi, gaji bulanan, allowance bulanan, semua dia akan dapat balik dan akan hilang iman syarikat lah. Dan moral pekerja akan menurun pasal apa? Dia kes kita dah kalah kat court. Ini selalunya yang ambil tahu benda ni HR. HR kena faham benda ni. Sebab tu bila bos-bos ataupun bila ketua-ketua kita ataupun founder kita nak minta HR tamatkan perkhidmatan, make sure dokumen cukup. Kalau tidak, kita bulldoze saja, kita proceed saja without sufficient dokumen ataupun written dokumen yang lengkap. Bila jadi macam ni, HR yang akan disalahkan. Jadi sebelum kita ambil tindakan untuk menamatkan mana-mana perkhidmatan pekerja, make sure listing lengkap dulu. Kalau tak lengkap, kita advise, kita punya bos, listing tak lengkap, listing tak cukup. Jadi kita perlu sediakan. Okey, ini adalah langkah-langkah membuang pekerja. So ada apa persoalan? Langkah-langkah buang pekerja, saya dah cover dulu masa dalam DI. Ada apa persoalan lain sebelum saya move kepada the next slide? Okey, sekejap Pengiraan pampasan Tuan, saya nak tanya soalan. Kalau kita ada staff yang kita dah staff yang apply for maksudnya dia nak berhenti kerja, tapi kita dah offer dia sebagai mula-mula part time. Maksudnya we schedule dia punya jadual untuk dia masuk on certain time. And then last time kita offer lagi, kalau tak boleh bekerja kita offer cuti tanpa gaji. Kita dah offer. Kan kemudian dia ambil absconded. Dia terus tidak datang kerja 24 hours. Apa tindakan yang patut dilaksanakan macam tu? Okey, kalau macam tu apa yang kita boleh buat tuan? Kita ada dokumen Kita pertama kali kita keluarkan satu demand letter pada dia. Kita demand pasal apa? Dia hilang. So kita akan balik semula pada surat lantikan dia berapa yang dia patut bayar pada kita. Kalau kata 2 minggu, kita demand dia bayar 2 minggu lah. Dan dalam surat tu kita kena state bila tarikh akhir dia bayar. Normally kita kasih seminggu ataupun 2 minggu. Kalau dia gagal, kita tengok surat tu sampai kepada penama ataupun tidak. Pasal tu data-data peribadi penama, alamat tu kita perlu ada dalam syarikat. Itu yang pertama. Kedua, kalau kata surat pertama dia tak sampai, kita kena hantar by hand. Ataupun kalau kata surat sampai dia tak jawab, kita hantar second letter. Second letter kalau dia tak jawab, apa option kita ada? Kita boleh pergi JTK, kita report listing pada JTK. Saya kata ada satu kes di mana satu majikan, dia buat benda ni, pekerja dia lari.
pekerja di lari dan bekerja di Sabah, tak salah saya. Mungkin ada dalam kita punya kawan-kawan lah. Apa jadi, JTK ni akan cari majikan di Sabah tu, dan majikan tu because dia kerja government, dan pekerja tadi diminta bayar pada syarikat. So itu adalah orang kata recourses recourse yang boleh kita ambil terhadap pekerja yang melarikan diri. Begitu juga kalau pekerja yang melarikan diri biasa. Sebab tu bila pekerja melarikan diri, jangan kita terminate. Kita keluarkan demand letter dan lepas tu kita boleh report kepada JTK. Dan terpulang pada JTK untuk mengambil tindakan. Okey tuan? Okay, macam saya dah pergi JTK, dah saya atas staff saya lah. Dia kata kalau staff tu untuk gaji dia Februari, still saya kena bayar. Okay. Untuk gaji Februari. Tapi kalau dia punya from JTK punya side, okay, kalau staff tu walaupun dia bawah 2,000, okay, jika dia sign kontrak yang perlukan dia kena tebus kontrak dia balik, adakah itu bawah JTK ataupun dah kena pergi kepada peguam? Okey, surat lantikan tuan, okey, surat lantikan tuan dia sebagai pekerja tetap ke pekerja sementara tuan? Ya, tetap. Kontrak lah, kontrak. Okey, kalau kontrak, dia kena mention dalam kontrak tu juga. Kalau kata dia macam ni, kalau kata kontrak tu katalah kontrak setahun kontrak setahun. Okey, bila kontrak setahun, kalau kata dalam kontrak dia mesti letakkan clause penamatan perkhidmatan. Betul. Bila ada clause tu, pekerja tu lari. Katalah pekerja tu lari bulan 2 masih bekerja. Dia lari berapa bulan? Tiga exact. Yang sekolah dalam 15 Februari. Okey, 15 Februari dia lari. Notis penamatan perkhidmatan berapa lama? Notis perkhidmatan untuk staff ni satu bulan. Kalau satu bulan, berarti gaji bulan 2 tuan tak perlu release. Pasal apa? Dia berhutang. Itu nama indemnity. Kalau kata dia lari, katalah dia bekerja kontrak, contohlah dia start bulan 1 sampai bulan 12, dia masuk bulan 1 kerja, 15 hari bulan dia lari. 15 hari bulan 2 dia lari. Gaji 15 hari bulan, tuan tak perlu bayar selagi dia tak bayar notis penamatan perkhidmatan because dia absconded. Saya tak tahu pula kenapa JTK kata kena bayar. Dalam akta kerja dia kata that money belong to company. Maksudnya tuan boleh withhold that duit sehingga dia bayar balik notis bayaran ganti notis penamatan perkhidmatan sebanyak sebulan gaji. The moment dia bayar, baru yang 15 hari kerja tu baru bayar kat dia. Itu yang sepatutnya. Tapi kalau macam yang company besar lah tuan, kalau dia macam hire expertise yang atas 2,000 lah. Okay. Maksudnya kalau staff tu berhenti and then dia ada baki kontrak dia yang perlu dia kena jelaskan before company lain nak ambil dia kerja. Okay. So kalau macam tu staff tu kena clearkan ke ataupun benda tu tak apply untuk staff yang bawah 2K tapi dia apply kat staff yang above yang executive level. Okey, dia macam ni tuan. Whatever pun dia akan fall back pada kontrak. Apa dalam kontrak tu? Kalau kontrak tu katalah pekerja bawah 2,000 atau manual, dia pergi pada JTK. Tetapi kalau kata kontrak tu above 2K bukan manual, dia boleh pergi IR ataupun dia boleh pergi kat civil. Balik sebagai kontrak. What is the content of contract? Contoh katalah sekiranya anda menamatkan perkhidmatan awal, anda perlu bayar. Bayar balik, bayar balance of the contract. Tapi saya ada tanya benda ni, sekiranya kita, benda ni valid, sekiranya kita dah bayar awal-awal setahun gaji pada pekerja berkenaan, barulah pekerja tu perlu bayar balik pada kita. Tapi sekiranya kita tak bayar apa-apa, notice termination tu ajalah tempoh dia. Termination sajalah tempoh. Tempoh dia patutnya you kena notis sebulan. Tapi you lari, kita boleh claim sebulan gaji saja. Ini saya tanya pada JTK. Tapi kalau IR, dia one different. Bergantung pada kontrak. Itu kita pergi ke kontrak, kita kena masuk civil lah. Kita kena masuk civil. Masuk civil, kita tak boleh tak laku kat JTK. Dia laku dekat civil. Berarti kita kena engage lawyer. Okay. Okay.
Okay, now kita pergi the next one. Macam mana pula kita nak kira pengiraan, pembayaran, penamatan, perkhidmatan pekerja. Okay, sebentar saya share dulu. Okay. Now, bila kita nak tamat pengiraan, pembayaran, pampasan, penamatan, perkhidmatan pekerja. Kalau kita nak tamatkan pekerja, ini adalah antara perkara-perkara yang kita perlu ambil perhatian. Pertama, berhati-hati apabila berkata. Kita sebagai tuan punya syarikat jangan kata awak jangan datang lagi. Awak tak perlu datang. Saya tak nak tengok muka awak. Ini adalah yang tersirat kita memberhentikan pekerja. Serupa macam kita beri surat pada dia. Dia boleh pergi JTK, dia kata, bos saya kata tak payah datang kerja. Simple aja. Dengan sebab perkataan tu tadi, kita akan terikat yang kita telah menamatkan perkhidmatan mereka. Jadi berhati-hati. Jangan buat, satu lagi dua, jangan buat surat berhenti untuk pekerja tanda tangan. Jangan. Pasal apa? Pekerja boleh kata, saya rasa terpaksa. Pasal tu saya sign surat tu. Saya under duress. Jangan paksa pekerja submit surat. Atau, okay, you kata you nak berhenti, submitlah surat. Itu semacam satu ugutan. Jangan buat. Okay. Okay, perkara yang akan ambil kira notis. Okay, bila kita nak berhentikan pekerja, ini adalah yang tuan tanya tadi, notis penamatan perkhidmatan. Pasal tu, bila orang tanya saya akan tanya balik, macam mana kandungan surat lantikan jawatan? Atau apa isi kontrak perkhidmatan yang dituliskan? Kita balik pada situ. Kalau tak ada, kita akan refer balik pada akta kerja. Kalau kata pekerja kita lantik tak bersurat, dia akan fall akta kerja. Kurang 2 tahun, notis sebulan gaji. Lebih 2 tahun, kurang 5 tahun, notis dia 6 minggu. Tadi 4 minggu, 6 minggu, lebih 5 tahun, 8 minggu. Itu kalau tak ada surat. Kalau ada surat, kita rujuk balik pada surat. Okey, pertama, notis penamatan perkhidmatan. Kedua, cuti tahunan yang tidak digunakan. Tiga, bayaran faedah penamatan perkhidmatan. Kita dah belajar tadi, bayaran faedah penamatan perkhidmatan pada pekerja yang bekerja lebih daripada 12 bulan berturut-turut. Kalau lebih 12 bulan, kita kena bayar 10 hari gaji. Kalau lebih 12 bulan, kurang daripada 2 tahun, 10 hari bekerja. Kalau lebih 2 tahun, kurang 5 tahun, 15 hari bekerja. Kalau lebih daripada 5 tahun bekerja, kita kena bayar 20 hari bekerja untuk setiap tahun dia bekerja. Itu nombor 3. 4, kes di mana pekerja merujuk kepada Jabatan Perhubungan Perusahaan. Ini kes lain. Pasal apa? Ini 3 ni kita kena bayar. Confirm kita kena bayar kalau kata penamatan biasa. Sebab tu yang tadi saya mention, kalau kita buat DI, domestic inquiry, perkara-perkara ni kita boleh abaikan. Kita boleh terminate dia 24 hours. Sebab apa? Cuti tahunan tak perlu kita bayar. Notis penamatan perkhidmatan tak perlu kita bayar. 3, bayaran faedah penamatan perkhidmatan juga tak perlu kita bayar. Pasal apa? Misconduct. Semua ni dikecualikan. Apa yang kita perlu bayar hanyalah gaji yang dia bekerja sehingga tarikh akhir dia diberhentikan. Okey, pengiraan notis penamatan perkhidmatan, bayaran ganti notis penamatan perkhidmatan adalah bergantung pada gaji yang dia dapat terakhir. Okey. Cuti tahunan yang tidak digunakan, pengiraan cuti yang tidak digunakan, mereka yang memang mempunyai kelayakan. Kalau kata mereka ni ada kelayakan cuti, kita kira berapa hari cuti. Okey, maksudnya berapa hari cuti yang dia layak sehingga tarikh dia berhentikan. Kalau katalah dia berhenti, kita tamatkan bulan 6. So kelayakan dia setahun 8 hari. Berarti dia akan dapat 4 hari cuti. Tetapi kalau kata dia contoh dia ditamatkan dalam tempoh percubaan. Tempoh percubaan dia 4 bulan. So, kita kena bayar pada mereka untuk cuti yang dia tak guna tu berapa hari? 2 hari. Pasal apa? 1 tahun 8 hari kelayakan. So, dia hanya bekerja 4 bulan. So, 4 bulan hanyalah, dia kata 8 bagi 12 kali dengan 4 bulan dia bekerja. Itu saja figure yang dia dapat. So, maksudnya kalau 8 bagi 12 kali dengan 4 bulan, dia akan dapat 2.6 hari. Berarti dia akan dapat 3 hari bekerja. So kita kalkulate lah 3 hari bekerja. Mereka yang memang mempunyai kelayakan cuti ataupun mereka yang pada asasnya tiada kelayakan cuti. Memang kita kata dalam tempoh probation you tak ada layak cuti. Tapi bila kita buat macam ni,
bila kita buat macam ni, kita akan perlu membayar pada mereka. Bayaran lain, caruman kepada KWSP untuk gaji dia. Gaji yang sehingga dia layak terakhir. Ya. Tetapi kalau kita bayar cuti tahunan semua pun kita kena bayar EPF Perkeso juga. Sebab apa? Kita kena bayar pada Perkeso, kita bayar SIP. Pada cuti yang tidak digunakan. Kalau kata faedah penamatan kerja pula, macam ni yang saya mention tadi. Kalau dia kerja kurang pada 1 hingga 2 tahun, lebih 12 bulan, kurang 2 tahun, 10 hari gaji setahun. Kalau dia kerja 2 tahun, kurang 5 tahun, 15 hari kerja setahun. Kalau perkhidmatan dia 5 tahun dan lebih, 20 hari gaji setahun. Ini calculation untuk faedah penamatan kerja. Okey, untuk misconduct, pengiraan faedah penamatan perkhidmatan, okey. Pengiraan tempoh perkhidmatan dan bayaran dikenakan. Kalau misconduct tidak ada, kita tak perlu bayar ni. Kalau kata kita berhentikan pekerja 24 hours, kita tak perlu. Jabatan Perhubungan Perusahaan. Kes apabila pekerja merujuk kepada Jabatan Perhubungan Perusahaan, apa yang mereka tuntut. Okey. Dalam ni, bila saya mention tadi, kalau pekerja merujuk kepada IR ataupun Jabatan Perhubungan Perusahaan, mereka akan dapat payback gaji yang tertunggak sehingga kes mereka menang. Kalau kes mereka menang, mereka akan dapat gaji yang tertunggak, faedah dan allowance yang mereka dapat pada hari terakhir ataupun gaji terakhir mereka bekerja. Okey. Itu untuk pengiraan bayaran pampasan penamatan perkhidmatan. So jangan ambil ringan. Jangan ambil ringan kalau kata kita buang pekerja. Pekerja selain daripada mereka boleh pergi ke JTK, mereka juga boleh pergi ke IR. IR ni yang kata Jabatan Perhubungan Perusahaan untuk mereka mereka melaporkan kes-kes mereka untuk diambil bekerja semula. Dia panggil reinstatement. Macam Tuan cakap tadi, kalau kata pekerja yang above RM2,000 yang bukan manual worker, JTK tak akan ambil kes dia. Dia akan pergi pada IR dan dia akan membawa kes dia untuk dibawa ke mahkamah. Dia kat IR dia tak ada mahkamah. Mahkamah dia kalau kata di Kuala Lumpur, Selangor ni di Putrajaya. Di IR dia Putrajaya. Okey. Now kita pergi pada slide yang terakhir. Ketahui punca utama syarikat didenda oleh Badan Makanan. Saya ambil daripada Akta Kerja. Akta Kerja maksudnya kalau kata dalam Akta Kerja ni apa yang boleh menyebabkan syarikat didenda. Kesalahan dalam Akta Kerja 1955, Akta 265. Antara-antaranya, gagal bayar gaji atau tanggungan. Senang cerita. Kalau kata tak bayar gaji pada pekerja, tak bayar gaji banyak, tak bayar gaji ikut tarikh, tak bayar gaji penuh ataupun tak bayar gaji langsung, ada 3. Satu, tak bayar gaji, langsung tak bayar. Kedua, bayar tapi tak penuh. Ketiga, bayar lepas tempoh. Itu nombor 1. 2, membuat pendahuluan gaji kepada mana-mana pekerja berlebihan dari yang dibenarkan. Maksudnya kalau kita nak beri advance pada pekerja, make sure jangan lebih daripada apa yang dia ada. Maksudnya kalau dia kerja gaji 1,200, dia nak minta advance pada 15 hari bulan. Jangan ambil 1,200 bagi 2 jadi 600 kan. Jangan kasih 600. 600 tu dah lebih. Pasal apa? Tak tolak EPF Perkeso lagi. Yang paling minimum kita boleh, maksimum kita boleh beri berapa? Lebih kurang dalam 400 sahaja. Itu kena faham. Dia ada kuantum dia. 3, membuat keuntungan. Tuan Haji, ulang balik Tuan Haji, macam mana tu pendahuluan tu? Advance kalau kita beri pada pekerja, jangan lebih daripada kuantum yang dia ada. Contoh katalah, dia gaji 1,200, dia minta advance pada 15 hari bulan. 15 hari bulan, kalau ikut kita bagi 2 je lah. 1,200 bagi 2, dapat 600. Tetapi kita tak boleh beri 600. Sebab apa? 600 tak ditolak EPF Perkeso lagi. Kalau tolak EPF Perkeso 11% dah lebih tinggal berapa? Lebih kurang dalam 550 kan? Lebih kurang. The maksimum kita boleh beri dalam 530 sajalah. Advance jangan lebih daripada kuantum yang dia dah ada. Maksud dia kerja dah ada lah. Lepas tu kalau ikut pendahuluan ni sebenarnya pun kita kena mohon daripada JTK. Kalau nak beri pendahuluan pada pekerja.
Nombor 3, buat potongan daripada gaji seorang yang tidak diberi kuasa. Jangan simply potong gaji pekerja. Ini atas gagal bayar gaji. Kedua, potong. Jangan potong tak menentu. Okey, nombor 4, pengenaan sebarang syarat dalam kontrak perkhidmatan ketika bayar gaji atau potongan. Dia banyak. Jangan letakkan syarat-syarat. Contoh satu syarat, anda dapat gaji 1,200 jika anda buat sale 10,000 sebulan. Jangan letak, tu salah. Tak boleh letak syarat dia, tak boleh letak macam tu. Dia kata gaji dia akan dapat full 1,200 sama ada kerja tu jalan ataupun tak jalan. Pasal apa? Dia gaji bulan, bukan dia komisen. Okey. Nombor 5, memperuntukkan dalam kontrak perkhidmatannya satu kemudahan. Okey. Kalau kata contoh kita beri kemudahan pada pekerja, whatever kemudahan tu dibenarkan. Tetapi jangan masukkan pembekalan ataupun kemudahan bekal arak. Dia tak boleh. Kalau contoh kita beri kemudahan tempat tinggal, tak masalah. Kita beri kemudahan minyak masak, tak masalah. Jangan pula beri bekalkan arak. Okey? Okey, 6, penjualan barangan makanan kepada pekerja. Maksudnya kita jual barang, tapi jual barang pada pekerja dapat gaji, dia kena beli barang pada pekerja, pada syarikat. Tak boleh. Itu nombor 6. Nombor 7 adalah pengambilan pekerja wanita. Okey, Seksyen 34 ataupun 35, dia dalam untuk pekerja wanita ni, dia ada syarat-syarat. Contoh, pekerja wanita tak boleh bekerja bawah tanah. 1. Kedua, pekerja wanita dalam perusahaan dan pertanian tak boleh bekerja sebelah malam. Itu yang kedua. Yang ketiga, pekerja wanita kena ada 11 jam waktu bekerja rehat antara satu kerja dengan satu kerja. Kalau kata contoh dia balik pukul 8 malam, so dia kena ada waktu rehat 11 jam sebelum dia boleh memulakan kerja pada esok harinya. Perkara ni boleh berlaku kalau majikan mohon kelulusan daripada JTK. Okey. 8, kegagalan untuk memberi cuti bersalin. Okey, sekarang ni cuti bersalin masih lagi 60 hari. So tiba-tiba syarikat tak beri cuti bersalin. Dia salah lah. Cuti bersalin maksudnya bergaji penuh. Cuti bersalin bergaji penuh 60 hari. Okay. Sekiranya dia ada berapa? Dia ada 5 syarat. Kalau kata wanita tu menepati 5 syarat untuk dia mendapat allowance cuti bersalin, dia layak dapat. Jangan tak beri. Kalau tak beri, salah. Kesalahan tu boleh didenda sehingga RM22,000 setiap satu kesalahan. Okey, 9. Gagal untuk membayar allowance kepada penama sekiranya wanita bersalin tadi meninggal dunia, dia ada letak penama ataupun dia letak penama untuk menerima allowance bersalin tadi, kita gagal bayar. Itu salah. Okey, 10, gagal untuk membayar allowance bersalin. Ini langsung tak bayar. Maksudnya pekerja tu, okey, ingat kalau kata pekerja tu kita terminatekan dia, okey, kerana macam ni. Kita buat cuti tanpa gaji sekarang, PKP. Dan pekerja tu bersalin dalam tempoh PKP. Dan CTG tadi tak sah. Kita kena bayar allowance cuti bersalin pada pekerja berkenaan. Nombor 11, sebarang pelanggaran kepada peruntukan. Ini maksudnya kalau kita gagal menyimpan daftar pekerja. Seksyen 42 dengan 44, kalau gagal simpan daftar pekerja maksudnya rekod. Pasal tu kami tegaskan fail pekerja, payroll summary tu penting. Okey. Nombor 12, gagal menyimpan daftar untuk tempoh 6 tahun. Yang nombor 11, dia gagal simpan daftar pekerja. Sebagai contoh, kalau kata you tak ada personal file lah, habislah. Ataupun you tak ada langsung data-data rekod-rekod pekerja, tak ada. Habis. Minta maaf lah. 42, 44. Nombor 12, kalau gagal simpan daftar pekerja untuk tempoh 6 tahun. Maksudnya daripada tarikh terakhir komunikasi dengan pekerja tadi tambah 6 tahun. Kalau gagal simpan daftar adalah satu kesalahan. Itu 12. 13, menyebabkan daftar semedikan dimusnah, diubah atau cacat. Berarti kalau kata dimusnahkan, salah lah. Tiba-tiba katalah dalam tempoh selepas pekerja berhenti 5 tahun 1 bulan dia minta daftar. Kita tak dapat kasih, dia salah. Nombor 14, gagal mematuhi peraturan bawah Seksyen 60. Ni upah ni banyak cerita lah. Gagal bayar upah, gagal bayar upah ikut rate. Contoh satu lagi, kalau kita kira OT, tiba-tiba kita tak masukkan allowance kehadiran dalam kiraan OT. Itu pun salah. 15, penyata mengandungi penyata palsu. Janganlah. Straightforward lah cakap palsu tu kan. 16, gagal untuk bayar gaji untuk kerja-kerja yang dilakukan pada hari-hari rehat. Maksudnya
Pekerja kita minta kerja tapi kita tak bayar ikut kadar rate OT. Tu salah lah. Ini cuti sakit dah ada. 17, gagal bayar gaji kerja lebih masa. Jangan tak buat. 18, gagal bayar gaji di bawah Seksyen 60. Langsung dia tak bayar. 60D apa? Langsung dia tak bayar gaji. Okey, 19, gagal memberi cuti tahunan. Berarti cuti tahunan tu wajib diberikan dan ada daftar. Jangan tak beri. Nombor 20, gagal memberi cuti sakit atau gaji cuti sakit. Maksudnya cuti sakit tu bergaji. Jangan tak percaya. Saya ada juga syarikat-syarikat besar yang dia langsung tak beri cuti pada pekerja. Lepas tu pekerja cuti dia potong gaji lagi. Ingat bila pekerja masuk, sama ada dia probation ataupun tidak probation, the moment pekerja masuk, dia layak 14 hari cuti sakit setahun. Kalender year dia bukan prorate pada bulan, tidak. Maksudnya kalau dia masuk bulan 1, dia akan dapat 14 hari. Masuk bulan 6, dia 14 hari juga layak. Masuk bulan 12, 14 hari juga layak. Tak macam cuti tahunan. Cuti tahunan ikut prorata. Cuti sakit tak ada prorata. Dalam probation pun dia layak dapat. Okey, 21, gagal memberi notis seperti perlukan seksyen. Okey. 63 bermaksud apabila syarikat nak memulakan perniagaan, dia kena hantar pemberitahuan kepada JTK. Itu Seksyen 63A. 22, gagal mematuhi atau melanggar peraturan. Dia banyaklah. Ini peraturan yang ditentukan. Peraturan ni diambil daripada warta. Lepas warta, diadakan peraturan. Dan sekiranya syarikat melanggar peraturan ni, maka dia boleh dikenakan tindakan. Okey, ini adalah contoh. Saya tak berapa clear. Okey. Ini adalah contoh pemberitahuan pemeriksaan berkanun. Kalau kata yang sini, yang kata di sini contoh daftar gaji. Ini pemeriksaan berkanun yang kalau kita syarikat boleh didenda apa dia? Daftar gaji kita tak ada, elemen pekerja gaji tak ada, dia akan minta perkara ni. Kalau kita gagal, dia akan hantar. Ini contoh yang gagal. Contoh pada ini adalah satu surat yang benar. Rujukan ni benar, bukan kita create. Ni ada satu syarikat memang dia tak buat. Memang benda ni tak ada. A sampai I tak ada. Dia akan dapat surat ni. Gagal menyedia menyimpan daftar pekerja. Gagal memberi salinan syarat perkhidmatan. Pemberian cuti tahunan bawah seksyen gagal dipatuhi. Pemberian cuti sakit bergaji gagal dipatuhi. Lepas tu gagal melaporkan pengambilan pekerja asing. Gagal menginsurans pekerja asing. Gagal mempamer senarai cuti am. Dan last sekali gagal mematuhi tempoh bayaran gaji, Seksyen 18. Kegagalan mematuhi notis tersebut dan tempoh yang ditetapkan membolehkan setiap kesalahan dikompaun sehingga RM5,000 sebagaimana peruntukan Seksyen 101A. 101A ni dia boleh peruntukan untuk bendenda, majikan. Akta Kerja 1995 atau tindakan mahkamah jika sabit kesalahan boleh didenda sehingga RM10,000. Sebagaimana peruntukan di bawah Seksyen 99A Akta Kerja. Ini antaranya kesalahan-kesalahan. Ini kesalahan bawah Akta Kerja. Okey, ada lagi kesalahan orang kata yang di bawah apa? Di bawah KWSP. Bawah KWSP jangan potong gaji pekerja tapi tak carum. Begitu juga pekeso. Semua ada akta. Pekerja, kalau ada KWSP, kalau kita gagal carum, boleh didenda sehingga RM20,000 atau 2 tahun penjara atau kedua-duanya sekali. Itu kalau kata KWSP. Kalau perkeso, dia ada peruntukan dia bukan macam tu juga. Lebih kurang tak silap saya RM10,000 ataupun 2 tahun penjara kalau kita tidak carum. Selain daripada itu, kalau kita ada kes, kita report pada perkeso. Ada kes, kita report pada perkeso dan perkeso akan denda kita tapi dia masih terima kes. Okey? So saya rasa saya dah cover untuk kita punya hari ni. Kita nak tanya Tuan Haji, boleh. yang pasal bawah lepas advance tadi, kita tak boleh buat pemotongan gaji pada gaji pekerja lah kan? Yes. Dia macam ni, setiap tahun kita bagi uniform percuma lah kepada staff. Tapi dia nak beli uniform baru. Actually selalunya kita akan suruh dia bayar pakai cash lah dan benda tu proceed. Tapi dia macam je lah perangai staff kan, lambat tunggu ni semua. Dia biar. So tindakan macam mana? Apa tu admin yang kita panggil untuk bayar ataupun kita nak didak je siap-siap daripada gaji. Tapi ikut yang ni kata tak boleh kan? Kita tak boleh didak macam tu. Kalau kata nak potong gaji, dia kena kasih consent letter.
Tapi sebenarnya dia susahlah sikit. Kalau kata DigiJTK banyak, saya dipaksa potong lah itu. Tapi elok ni ada consent letter. Pasal macam advance tadi kan, okey dia ambil advance pada kata 15 hari bulan, 400. So bila dia ambil advance tu, tulis sekali kat bawah, saya dengan ini bersetuju gaji saya dipotong 400 pada bulan berapa. Gaji bulan 5, 400 secara penuh, habis. Kalau tak ada consent letter tu yang kita salah. Seolah-olah kita yang potong tanpa consent dia. Walaupun dia cakap mulut boleh potong, tapi kena ada consent letter. Kena ada consent Maksudnya letter. boleh je lah potong kan, tak ada masalah lah. Boleh, tapi kena ada consent letter. Consent letter ada, tapi saya kalau boleh saya cadangkan bayar gaji, dia bayar tunai pada kita. Mudah, tak panjang cerita. JTK Yalah pening kan. potong gaji, JTK ni potong-potong gaji sensitif sangat pada dia. Potong-potong gaji kalau kata terlebih potong, kenapa potong lebih? Dah lebih, sedangkan gaji dia take home pay kurang pada 35%. Okey? So ada soalan lain tak yang nak ditanya? Kalau ada soalan lain, yang macam tu tuan, kalau kata pemotongan yang elok kena ada consent letter lah. Okey? Yang macam macam probation period, dia memang akan carum sama juga. KWSP, SOCSO semua sama kan? Sama tuan. Sama. Okey, tapi kalau macam waktu probation period kita tahu dia tak ada cuti AL yang dibenarkan. Okey, so faham? semasa interview pun kita beritahu benda yang sama. Okey. Tapi along the probation period nak pergi pejabat tanah lah, nak hantar balik ke kampung lah. So macam mana kita nak atasi benda-benda macam ni selalu berlaku lagi? Okey. Kita macam ni, bila kita keluar offer letter, kita beritahu you tak layak cuti, you nak ambil cuti, you apply unpaid leave. Habis. Betul. Maksudnya pekerja tu faham tapi dia still nak macam hang lah, boleh lah macam tu. Dia macam itu susah lah tuan. Kalau kata itulah attitude, kalau the moment kita tahu macam tu, itu bukan pekerja yang bagus. Jangan simpan lama. Senang je pada saya. Kalau kata kita dah beritahu kat dia, dia kena arrange. Maksudnya kalau 3 bulan tu minta unpaid leave sampai 5 kali, something wrong somewhere lah. Melainkan really kata need lah, really mustahak, tak dapat dia elak, boleh kita pertimbangkan. Kalau tidak, memang itulah cara dia. Potong gaji, lepas tu kita beritahu, kita bukan marah dia potong gaji, tapi kita marah prestasi dalam tempoh percubaan. Pasal tu kita kena buat evaluation dalam tempoh percubaan tu quite strict lah. The moment kita tahu pekerja macam tu, apa jadi kalau kita ambil kekalkan dia kan, kita faham lah. Okay. So ada apa soalan lain lagi? Nan, ada apa soalan-soalan ke? Hari-hari adalah yang hari terakhir kita punya sesi yang ni. Saya harap nanti kita akan providekan kita slide dengan nota-nota yang berkaitan lah. Selain pada video nanti yang... kalau boleh bagi video yang lepas-lepas boleh kan? Tak ada masalah nak share. Dah ada dah. Saya rasa Anan dah hantar dah. Yang 10 minit tak dapat lagi Haji. Ya? Yang power 3 minit tak dapat lagi. Power 10 minit saya dah hantar. Mungkin saya punya Google Drive dah penuh. Nanti saya akan hantarkan. Okay? Okey Haji. Okey. Ada apa soalan pada lain lagi? Kalau ni, petang ni. Saya minta maaf lah pagi tadi kita start lewat sikit because ada technical problem. Ada apa soalan lain lagi? Okey, jika bukan pekerja manual, melebihi 2,000, adakah pekerja tersebut layak dapat faedah penamatan? Okey, kalau kata bukan pekerja manual, dia bergantung pada dia punya perjanjian dalam surat lantikan. Kalau surat lantikan tak ada, tak perlu. Kalau dalam polisi handbook tak ada, tak perlu. Yang itu kalau bukan pekerja manual. Cuma kalau bukan pekerja manual, confirmkan mereka ni bukan pekerja manual yang sebenar. Because apa? Kalau kata 50-50 dia pergi JTK, dia masih layak lagi dapat. Itu masalah dia. Okay? Because JTK memang favor pada pekerja. Sebab dia kita tak tahu. Bukan JTK favor. Pasal kita tak tahu. Kita tak confirm the team, kita tak bayar. Bila kita tak bayar, pergi JTK kata, oh dia layak. So kita reverse balik lah. Okay? Okey, ada persoalan lain lagi? Ada persoalan-persoalan yang nak ditanya? Because lepas ni Nan, berapa lama kita ada lagi kita punya Telegram kita on untuk persoalan, pertanyaan. Because lepas ni you akan hantar sijil kan? Ya betul Haji. Kita limit minggu ni je. Seminggu je. So lepas ni kita akan hantar sijil, make sure kita nakkan profil individu dengan company untuk kita masukkan dalam sijil. Kita cadang nak letak gambar kat sijil tu.
Kalau ada gambar yang handsome yang menarik bagi pada kita, kita letak dekat sijil tu sendiri, maksudnya acknowledge lah. Yang kita dah lepas tu kita akan letak dekat belakang sijil tu nanti. Nanti kasih saya template sijil yang kita dah buat tadi. Kasihkan untuk saya tengok belakang tu, kita nak letak subjek-subjek yang kita dah brief, kita dah ajar, dah kita cover masa dalam ni. 2.24. Soalan Syikin, betul ke kalau orang kata HR ni jawatan 24 jam, boleh ke HR tidak melayan panggilan kerja selepas waktu pejabat? Ini kena reasonable lah. Kena reasonable. Pasal apa? Kita kerja jaga pekerja. Bila kalau pekerja malam hostel, dia nak refer kat siapa? Simple aja. Kita kena open minded. Janganlah kita kata HR ni tak boleh. Dia bergantung pada situasi. Kalau selalu dia pukul 12 malam kena kacau, something wrong lah kan. Kalau sesekali tu apa masalah. Tapi kalau kita tak angkat, pasal kita tidur, nak kata apa? Kita tak tahu. Tiba-tiba orang call kita pukul 1 pagi. Kita memang dah lelap. Tak jawab. So takkan nak salahkan kita. Saya biasa maksudnya melayani pekerja-pekerja yang orang kata yang lebih pada waktu bekerja, tak masalah. Saya agak menjawab be reasonable, dan syarikat pun takkan orang kata takkan menyalahkan kita kalau orang kata panggilan tu kita tak angkat waktu-waktu yang tertentu kan. Orang kata during wee hours kan. Betul tak Nan? Wee hours WEE, wee hours kan. Waktu yang pelik sikit, waktu tidur. Kadang-kadang Haji tidur pun saya call. Tak masalah. Anan biasalah kan. Okey, ada apa soalan lain tak? Yang nak tanya lain selagi saya harap. Okey, satu. Cuma boleh tak saya minta kalau ada respon apa jua respon, because ini adalah kelas yang pertama, grup yang pertama. Saya nak ucap terima kasih semua. Respon-respon yang boleh membina program kami. Because apa? Saya percaya tak banyak training provider kat luar sana yang memberikan slide, soft copy dan juga video full hours tanpa suntingan. Maksudnya apa yang saya cakap hari ni, kalau kata besok saya pergi, besok suara tu masih ada lagi. Tak banyak syarikat yang beri. So saya harap digunakan sebaik mungkin lah. Mungkin sekiranya ada apa-apa yang saya tersilap dalam fakta-fakta tu, boleh rujuk pada saya balik. Mungkin ada yang tak betul. Sekarang betul. Mungkin ke depan ada yang dah diperbaiki. Ataupun sekiranya ada perkara yang saya mention bersalahan dengan akta, tolong beritahu. Because saya tak nak share perkara-perkara yang tak betul. Okey. So selain benda tu, saya nak ucap terima kasih semualah. Satu lagi, macam tadi saya minta hantar gambar dengan profil. Profil simple aja. Nama jawatan syarikat. Lepas tu gambar sekeping untuk kita letak dekat sijil. Yang pertama. Yang kedua, saya mengalu-alukan feedback ataupun maklum balas mengenai kelas kita sepanjang 5 sesi ni. 5 sesi ni berarti ada 5 kelas, 5 hari daripada pukul 9 sampai pukul 3 petang untuk 5 hari. Kalau ada apa-apa yang terkurang ke atau apa yang you rasa perlu tambah. Because apa, selepas ni saya cadangkan kelas yang berikutnya saya akan masukkan KPI. KPI ataupun performance management secara surface. Kita tak mampu nak go detail. Surface, kenapa KPI itu penting, macam mana proses KPI, macam mana proses management kita nak buat. Pasal apa, benda ni HR kena tahu. Kalau HR tak tahu KPI, dia susah lah. Kita sekarang bercakap pasal KPI, sedangkan kita KPI pun kita kadang tak clear apa itu KPI. So kelas berikutnya saya akan masukkan KPI sebagai salah satu modul kita lah. Akan menjadi 6 kelas lah, 6 hari. Okey. Tu yang dua saya minta lah. Satu, saya minta gambar dengan profil. Kedua, kalau kata ada respon, maklum balas atau komen lah. Kalau kata apa yang tak sesuai, saya open. Pasal apa, tujuan kami adakan pun untuk share kita punya HR. Kedua, apa yang kita beri tu adakah really helpful pada you all? Adakah really membantu anda untuk melaksanakan kerja sebagai HR? Dan pertama, yang ketiganya, harap maklum yang kita conduct ni is surface, tak ada go detail. Kita buat sertifikat lain kalau kita dah buat diploma, lagi detail. Kita akan go detail lagi orang kata lagi mendalam. Lepas tu kita buat webinar. Kalau kita buat face to face, mungkin lagi mudah kita berinteraksi.
Ini kadang-kadang saya tengok saya bercakap seorang je buka kan. Lain-lain semua senyap. Saya tak tahu sama ada yang mendengar ataupun tidak. Saya keep talking lah. Alhamdulillah orang kata. Boleh hantar provide gambar email dia. Tak payah hantar yang hard copy. So kita akan masuk cantik-cantik. Kita tahu tuan handsome, cantik. Kita akan ambil. Kita pastekan dekat kita punya sijil nanti. Exit interview boleh. Tapi saya tengok ni. Pakai exit interview kami banyak soalan. Mungkin kita akan pecahkan nanti. Okay? Okay, ada apa soalan lain lagi? Okay, saya minta 3 tadi. 1, minta hantar profil. 2, ada komen yang membina ataupun tidak. Whatever lah nak komen, tak masalah. You know my number, boleh hantar pada saya ataupun boleh hantar kepada Cik Anan kita. Cik Anan kita adalah facilitator untuk kita punya group. So every time keluar dia, gambar dia handsome tu, orang pun handsome, muda lagi, bujang lagi. So orang kata boleh hantar kat dia untuk kita compilekan. 1, 2, mungkin ada FAQ yang you all selama ni you all tanya. Macam dulu saya ada buat buku satu FAQ, saya pun tak tahu dah pada lama buku tu saya dah misplace. Yang soft copy pun tak ada. Tapi ada FAQ yang kalau bila ditanya dah benda tu sama, soalannya berturutan sama. Okay, saya rasa yang tu aja. Kalau tak ada apa, ada apa soalan lagi sebelum kita tamatkan kita punya kelas kita pada hari ini. Tapi tak perlu masuk, kita habis Kalau lepas ni kita masih lagi berhubungan. Pasal apa, setengahnya memang klien kami, tak ada masalah. Tetapi dengan adanya, cuma satulah kalau boleh minta. Dengan adanya kursus ni, apa yang actually yang membantu tuan? Kalau boleh hantar short video ke, share pada kami lah.